نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد المرسلين Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad fawzan 'azima wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahu aftah alaina kutul arifin al-hikmah waftah alaina min ladunna ilma kama fatahna bin sayyidina bihatti tu'abil kunnaini wa jaddal as-sannaina Abil batu qasmi rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi li hatti jaddinas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita datang ke tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut sehingga Rasulullah kata di taman-taman syurga. Dapat pula kita berjemaah lepas tu dengan taman-taman syurga. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberi dan dipilih kita oleh Allah Subhanahu wa taala terus masuk dulu. Digolongkan kita, dipilih kita dengan golongan yang dipilih masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Subhanahu wa taala pilih kita dekat dunia ni untuk kita menyembah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita masih membicarakan tentang bersihkan diri kita daripada kekotoran. Kekotoran apa yang yang Nabi sebut, yang ulama sebut, kekotoran apa? Yang ini dosa-dosa. Allah sebut dalam Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam disebut Allah Subhanahu wa taala. Allah taala cinta orang-orang yang bertaubat dan cinta orang yang bersuci. Bersuci dari apa? Bersuci daripada kotoran. Kotoran apa? Kotoran yang kita buat menatap ataupun membawa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada kotoran yang cuma di dunia, ada kotoran yang lekat sampai ke kubur. Ini tuan-tuan. Kotoran yang lekat sampai dalam kubur itu jauh lebih busuk daripada kotoran yang busuk dalam dunia ini. Ini. Kalau hati berpenyakit dengan Allah sampai ke akhirat pun tak akan hilang. Menghadap Allah pun tak akan hilang. Tapi kalau orang itu berpenyakit di dunia, contoh kalau penyakit yang kritikal, kanser, HIV, apalagi buah pinggang, jantung, kalau dia meninggal dunia, dia tak perlu lagi ubat. Meninggal dunia terus habis, semua sehat. Tapi dinamakan penyakit hati, maka sampai ke akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala tak akan hilang, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala kata tak akan hilang. Ana akan hitung dia atas perbuatan, atas dia buat apa yang dia buat dekat dunia. Jadi ada kotoran kalau melekat di wajah kita, kita malu gitu. Wajah untuk apa? Wajah yang buat jumpa orang ataupun jumpa atau dilihat oleh orang, itu wajib. Ada yang kotoran yang melekatnya di wajah kita pakai untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ditatap, dilihat oleh Allah taala, yaitu kotoran yang ada di dalam hati kita. Allah lihat hati kita, bukan lihat daripada muka kita, keturunan kita. Allah tidak lihat. Allah tak tanya tu anak kita berapa orang, isteri kita berapa orang,
Harta kita berapa orang, Allah tak tanya. Tapi Allah tanya perbuatan kita, kehidupan kita ketika di dunia. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala buka buku amalan. Innallaha yuhibbul mutawwabin ana yuhibbul mutatahhirin. Allah suka cinta akan datang, suka akan Allah Subhanahu wa taala suka akan orang yang gemar bertaubat. Nah, dulu masa ketika anak belajar dulu di hadapan guru anak, kita kalau kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu datang pergi masjid, kita kena pintar bertaubat. Maknanya kita kena selalu bertaubat dalam setiap waktu, ataupun dalam semua waktu tu kita pilih satu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita itu kullukum qata'un, tukang buat salah, tukang buat dosa. Kadang-kadang tak perasan kita. Kullukum qata'un, buat tukang salah. Buka aja mata dah kita buat salah. Kita niat, kita datang pergi surau, pergi masjid, Allah masuk, Allah bisik, kita dah buat salah. Buat salah macam mana? Kadang-kadang kebanyakan orang yang beriman buat salah yang dia rasa dia lebih baik daripada orang lain. Ini celaka tuan-tuan. Binasa kita. Maka kita senantiasa bersuci dari sifat yang tercelah, suci dari watak yang busuk, suci dari hawa nafsu, wa iyazubillah min zalik. Suci dari keduniaan, suci kemudian juga baru suci daripada kotoran-kotoran, dari hadas kecil, hadas besar. Najis macam mana? Cuci daripada najis lain lah. Macam seperti najis mukallazah, mukafafah, najis mutawasitah. Itu. Tapi di antara semua najis, najis yang paling busuk, yang paling mendekam adalah penyakit hati. Apa dia? Sombong, iri hati. Nah, ini tuan. Ini yang penyakit yang paling berbahaya. Penyakit yang Allah Subhanahu wa taala tak suka. Sibuk kita dengan dosa orang, dengan kesalahan orang lain pun ada. Tulis si fulan macam ni hari ni. Buka YouTube macam mana? Buka YouTube saja ada orang yang bergaduh. Bergaduh apa tuan-tuan? Paling viral sekarang, politik. Nampak? Yang ini dia tak suka, yang dulu pun dia tak suka, yang sekarang pun dia tak suka. Ini tuan-tuan, manusia sibuk dengan hal tu. Apa saja masalah lain pun dia akan viralkan. Diorang tak takut tuan-tuan, sehingga kan diorang yakin besok tu dia dia tak meninggal. Seolah-olah dia nak gosipkan orang itu dia lagi masih hidup 20 tahun. Ini tak betul, ini tak betul. Yang betul siapa? Kalau dia nak memimpin lagi hancur. Ni tuan-tuan. Dulu anda tanya, ada orang bergaduh baru-baru ni. Tak nak sebut tempat dia dekat mana lah. Tanya dia kenapa gaduh-gaduh. Gaduh pun hal politik. Tak perlu nak bergaduh-gaduh. Ni kamu ni bergaduh ni keluarga ke? Kenal ke? Silap-silap tuan-tuan, dalam kabinet tu pun dia tak kenal antum pun. Nak bergaduh apa? Ini semua tak kena, ini tak betul, ini betul. Bercerita ni mengalahkan menteri kabinet. Ini tuan-tuan, takut tuan-tuan. Andai kata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia meninggal dunia berkaan dia menggosipkan orang, menceritakan hal orang tuan-tuan, orang yang digosip dah separuh diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tukang gosip tuan-tuan, wa iyazubillah min zalik, berantakan dia tuan-tuan. Hancur lebur dia di alam kubur Allah Subhanahu wa taala. Celaka, binasa dia. Nah, kita kena banyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sibuk dengan hal orang. Habis tenaga kita sibuk dengan kesalahan orang lain. Memang begitu sifat al-munafik. Orang yang berwatak nifak, yang dicari-cari aib dan kesalahan orang lain. Tetapi al-mu'min yang ada dicari-cari adalah kebaikan dan kemuliaan orang. Begitu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan. Taubat balik kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nanti kita meninggal dunia tak tahu bila, besok ke lusa ke, kita tak tahu. Kita di dalam ini, antum semua wajib meninggal dunia tuan-tuan, termasuk anak. Wajib akan meninggal dunia, merasai mati, akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bakal berhadapan dengan kalimat-kalimat haram yang dulu kita ucapkan, dihitungkan, ditanyakan oleh Allah dengan apa pandangan haram yang dulu kita lakukan. Kita ni ada gelaran apa? Ummatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu kita tuan-tuan. Sedangkan gelaran umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut daripada umat-umat yang terdahulu, disebut oleh para nabi. Allah ya Rabbi. Tapi kita di sebaliknya apa? Kalau kita ada solat, sekadar kita solat, datang pergi masjid, datang pergi surau, cukup. Ada juga bila kuliah lah, menuntutlah. Tapi kita tak berusaha bagaimana kita mencantikkan akhlak kita. Tidak, kita tak ada usaha untuk meningkatkan ilmu kita. Oh tak apalah ustaz kata nak tingkatkan ilmu, tapi akhlak tak boleh juga. Kan? Baik. Itu dikatakan dalam sebuah asar, inna razul la yuqra min inda mauti min nughi min syahadatin bidhabi nazari haram lam yatub minhum. Orang yang akhir ayatnya tak boleh sebut dua kalimah syahadah. Apa? Gara-gara dulu mata pernah menengok benda yang haram. Ni tuan-tuan, tengok benda haram tuan-tuan. Kalau Allah takdirkan ketika itu dia meninggal dunia, dia pun tak mampu untuk mengucapkan dua kalimah syahadah. Ni tuan-tuan, kalau dia tengok benda haram, dia cakap benda haram, dia gosipkan orang, tapi dia kaki solat. Ini orang tuan-tuan tak pernah khusyuk dalam solat dia. Tak ada pun Allah bagi kemanisan dalam solat. Allah ya Rabbi. Maka orang akhir hayatnya tidak boleh sebut dua kalimah syahadah. Dari pandangan yang haram. Satu pandangan yang haram, bagaimana kalau dua, kalau tiga? Allahu Akbar. Kita buat dosa, kita taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan, kalau kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan syaratnya apa? Tiga. Yang pertama an-nadam, yang kedua al-ikhlaq, yang ketiga al-azam. Ini tiga kena ada. Yang pertama betul-betul menyesal kepada Allah. Bila kita bertaubat, menyesal sebetul-betul, menyesal sebenar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak silap bulan lepas kita berhenti kat sini, kan? Jadi ini sambungan dia bulan lepas. Jadi bertaubat kepada Allah ada tiga syarat. Nak meminta maaf kepada orang yang kita zalimi, yang kita ambil haknya orang, kita kena jumpa orang. Kecuali kalau tak dapat jumpa lah. Jadi kalau dosanya dengan Allah, kita bertaubat kepada Allah. Kita gosipkan orang, kita ambil haknya orang, berdosa lagi juga dengan Allah. Jadi kena an-nadam, bertaubat dan betul-betul tidak mengulangi. Yang kedua itu al-ikhlaq. Al-ikhlaq ni tuan-tuan adalah lepas dari perbuatan dosa, bukan ada masih buat dosa. Bertaubat tetapi dia beristighfar, tapi dosa terus jalan. Minum arak, tengok benda haram ke istighfar. Masuk pasar malam tengok anak dara orang, bini orang, astagfirullahalazim. Tapi mulut beristighfar, ni celaka, hidupnya binasa tuan-tuan. Hidup tidak ada kebahagiaan. Astagfirullahalazim, minum lagi astagfirullahalazim sambil pegang botol, kerana tak taubat kepada Allah Ta'ala. Sama seperti orang yang beruduk sambil kencing. Bertaubat, buat lagi bertaubat. Yang paling celaka tuan-tuan, benda yang haram. Ataupun dia buat kemaksiatan, tapi dalam hati dia astagfirullahalazim. Ini celaka tuan-tuan. Ambil uduk tapi kencing, mana nak bersih tuan-tuan?
Tak bersih, ibarat umpama yang macam itu. Buat maksiat, ambil uduk lagi. Dan yang ketiga tuan-tuan, al-azam. Tekad bahawasanya dia tidak akan balik lagi selama kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Jalalu Ta'ala. Ini dia kena tekad betul-betul. Kalau ini buat tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan kita terselamat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan sia-siakan kita punya kemuliaan kita yang bergelar ummatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kemuliaan umat Nabi Muhammad sallam ini dicemburi oleh nabi-nabi yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu. Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patut bersyukur. Umat yang terbaik, umat yang paling mulia, umat yang paling agung, umat yang disebut-sebut dan dibangga-banggakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kita. Nah, ini kita kena kenal. Nah, umat yang paling agung, umat yang kelak di yaumal kiamah akan menjadi pimpinan daripada seluruh umat-umat zaman-zaman yang terdahulu. Kita jadi pemimpin, jadi pimpinan diorang. Barisan yang pertama di Bashar. Siapa dia? Umat Nabi Muhammad SAW. Bukan umat Nabi Allah Adam AS. Nah, umat di mana akan berdiri di posisi paling depan. Bawa apa di depan itu? Bawa bendera panji-panji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Siapa? Kita tuan-tuan. Nah, umat yang sangat dibangga-banggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang di mana para nabi-nabi dan rasul terdahulu mereka cemburu akan umat ini. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Nasaiul Ibad, Al-Imam Ibnu Adar Al-Asqalani, Nabi Allah Adam dijelaskan bahawanya Nabi Allah Adam alaihissalam, beliau berkata, aku cemburu kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Allah Adam pun pernah meminta sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bukan saja Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi-nabi semua cemburu. Kita cemburu meminta sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kerana Allah memberikan kepada mereka 4 macam kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepadaku. Kata Nabi kata Nabi Allah Adam alaihissalam. Tapi Allah berikan kepada mereka kemuliaan tu tuan-tuan. Apa 4 kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi? Apa 4 macam kemuliaan yang Allah berikan untuk kita? Tapi tidak Allah beri kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Yang pertama, kata Nabi Allah Adam alaihissalam, Allah menerima taubatku ketika aku di Mekah buat satu kesalahan. Ini tuan-tuan. Tetapi bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimanapun mereka bertaubat, Allah tetap terima taubat mereka. Nabi Allah Adam diturunkan, turun di mana? Di India. Nabi Allah Adam. Jadi ketahuilah saudara-saudara, Nabi Allah Adam ketika Allah keluarkan dari syurga, Allah turunkan di India. Di mana? Di kaki gunung Himalaya. Di kaki gunung Himalaya. Siti Hawa diturunkan ke mana? Di Jeddah. Berjumpa, ketemu balik di mana? Di Jabal Rahmah. Sebab ramai orang macam semut kalau musim haji, minta doa. Doanya enggak tahulah tuan-tuan. Tapi yang doa antara yang 2 famous tu minta supaya isteri yang kedua, isteri yang pertama akur. Ini tuan-tuan. Itu pandai-pandailah tuan-tuan. Yang penting kita kena betulkan niat kita. Kalau isteri yang cerdik, dia dekat suami dia dengar apa yang dia doa. Allahu akbar. Dia masa Allah SWT dikeluarkan Nabi Allah Adam alaihissalam turun di India. Jeddah di mana? Siti Hawa di Jeddah. Bertemu dekat Jabal Rahmah, tempat Rasulullah berkhutbah dulu. Iblis terlaknat. Allah terus turunkan, usir dia daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang bernama Azazil. Ini tuan-tuan. Di mana? Diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Basrah. Turunkan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan di Basrah. Allahu Akbar. Selama 450 tahun diturunkan oleh Allah
di dunia, kaki Nabi Allah Adam di dunia, kepalanya di langit yang pertama. Nah, selama dia diturunkan saja, Nabi Allah Adam terus taubat dengan menangis. Turunkan, tidak diterima oleh Allah taubat dia. Selama 450 tahun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayang tuan-tuan, kita ni special, umat yang special. Nah, itu satu kesalahan. Nah, kisah salah kita macam mana? Semalam berapa kita buat salah? Salah mata, bunai tengok yang haram, cakap yang haram. Berapa kali? Makanya kalau kita tadi katakan tadi itu, kalau andai kata Subhanahu wa taala tentukan hari itu menangis, hari itu pada 12 hari bulan meninggal dunia, tak sempat bertaubat, ataupun dia gosip-gosip, dia terlupa, sampaikan dia tak lupa untuk nak bertaubat, dia meninggal dunia. Allahu akbar. Wa iyyazubillah min zalik. Maka selama 450 tahun Nabi Allah Adam bertaubat, taubat beliau belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi diterima. Ketika beliau berada di kota Mekah, barulah taubat Nabi Allah Adam alaihi salam diterima. Nah, baru diterima. Taubat Nabi Allah Adam diterima ketika di Makkah Al-Mukarramah bertaubat. Nah, Nabi Allah Adam. Itu pun dia apa? Dia bawa siapa? Dia bawa Nabi Muhammad punya nama. Dia bawa. Sebelum dia kata Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia sebut, dia jadikan berzikir nama Allah, apa Nabi Muhammad SAW punya nama. Beliau berdoa, Ya Rabbi, haqqi Muhammad. Sampaikan, ya Allah, demi hak Muhammad, demi kehormatan Muhammad, kemuliaan Muhammad, keagungan Muhammad, terima taubatku ya Allah. Ni dia sebut, dia puji Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah ketika dia bertaubat, menangis Nabi Allah Adam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, wahai Adam, dari mana, kata Allah Subhanahu wa taala, dari mana kamu tahu Nabi Muhammad? Nah, kau mengatakan wujudnya Muhammad itu di mana? Sedangkan aku belum ciptakan lagi Muhammad. Macam mana kamu boleh tahu? Kata Nabi Allah Adam AS, Bal Adam ya Rab, inna akalama falaktani fa arafaqtu raqashi wa ra'i tuwaibal bashi maktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Katanya kepada siapa? Katanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ketika engkau tiupkan roh, aku angkat kepalaku atas dan aku lihat di tiang-tiang aras engkau tertulis nama ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi Allah Adam alaihissalam. Dari situ aku tahu bahwasanya Muhammad bukan manusia biasa. Sebab tidak mungkin engkau akan meletakkan nama makhluk di samping namamu, kecuali pasti makhluk itu makhluk yang paling kau cintai. Sebab itu aku bawa nama Nabi Muhammad punya nama. Tuan-tuan, kata Nabi Allah Adam alaihissalam. Allahu Akbar. Maknanya apa? Makanya aku bawa nama Muhammad dalam pertaubatanku untuk kepadamu ya Allah, dengan harapan agar engkau menerima taubat aku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, betul apa yang engkau katakan itu wahai Adam. Kalau engkau bermohon kepadaku dengan membawa nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah aku ampuni dosamu wahai Adam, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Nah, dan kalau bukan kerana Muhammad, tidak akan aku ampunkan dosa kamu. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menerima taubat Nabi Allah Adam ketika beliau berada di kota Mekah. Nah, kita kalau buat dosa di mana? Nak bertaubat mana? Nak tunggu pergi Mekah? Bisa pun dah tak ada dah tuan-tuan. Nah, nak pergi macam mana? Dulu masa ada bisa, kita tak nak pergi. Ditangguh-tangguh. Nanti dulu, nanti belum. Kenapa tak nak pergi? Duit ada kemampuan. Nah, belum sampai seruh. Nah, kalau sampai suruh tuan-tuan terus cium tanah. Tak sempat pergi umrah, tak sempat pergi haji. Jangan
Kalau dibuka visa balik, terus daftar. Daftar terus pergi umrah. Daftar pergi mohon untuk haji. Jadi kita tak perlu pergi Makkah Al-Mukarramah untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada, anak dan tuan-tuan di dalam ini, kalau mau bertaubat dari dosa yang kita buat, tidak harus kita ke Mekah. Menyesali perbuatan dosa kita, tidak mengulangi perbuatan dosa itu, taubat kita dari apa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di mana-mana pun. Sama ada kita di tempat musholla, sama ada kita di rumah, kita bertobat kepada Allah. Ni kita pergi melancung mana-mana, tiba-tiba kita ketakutan ke apa, kan terus bertaubat, diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiba-tiba dekat kapal terbang pula gara-gara tiba-tiba takut, bertaubat, ambil uduk dekat kapal terbang, bertaubat nasuhah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ni kita umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita faham tuan-tuan, kemuliaan ini tuan-tuan, kita tidak tergama untuk membuat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak harus kita ke kota Mekah untuk bertaubat. Nah, itu yang pertama. Tidak pernah Allah bagi untukku, tapi Allah bagi untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua tuan-tuan, kata Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika aku berbuat salah, Allah pisahkan aku dengan Siti Hawa. Ketika dia buat salah dosa kepada Allah, satu saja memakan buah kudi, Allah pisahkan dia dengan Siti Hawa. Nah, coba kalau kita buat salah, dipisahkan kita dengan isteri dan anak kita, mau enggak? Nampak tuan-tuan? Coba bayangkan, buat dosa, contoh buat dosa dekat Kuala Lumpur, balik-balik kat Somban je kan, dah hilang dah isteri dah. Mana pula ni? Kan? Tahu-tahu jiran kata, ni tadi ambulan angkut dia. Kenapa? Mati siram pokok tadi. Ni tuan-tuan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap tak bagi kita pisah. Buat kita dosa, Allah tetap tak pisahkan kita. Macam mana Nabi Allah Adam memisahkan antara dia dengan Siti Hawa. Nah, dengan satu kesalahan yang aku berbuat, aku makan buah kudi, Allah pisahkan aku dengan Hawa selama ratusan tahun. Baru jumpa. Nah, selepas itu baru jumpa. Nah, hampir-hampir wafatnya. Nah, baru jumpa di dunia. Ada lagi baki dalam 200 tahun berjumpa kepada Siti Hawa. Nah, tapi tuan-tuan, bagi umat Muhammad, pagi, siang, malam, mereka bermaksiat, tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan isteri mereka. Aku cuma satu kali, Allah pisahkan aku dengan Hawa. Umat Nabi Muhammad SAW ribuan kali, jutaan kali bermaksiat, tidak dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak dan isteri dia. Nah, tapi kalau kita buat macam itu, memang tentu kita tak boleh terima hakikat. Jadi macam mana tuan-tuan? Sebab kerana dia Allah, Nabi Muhammad SAW sayang kita, sehingga kan Allah pun sayang dengan kita disebabkan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, kata Nabi Allah Adam, aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian. Aku buat salah berkeadaan berpakaian. Keadaan berpakaian dalam keadaan tertutup aurat. Kerana Allah murka kepada aku, dilepaskan pakaian aku semua. Murka Allah dalam syurga, dilepaskan, ditelanjangkan. Ternampak auratnya Nabi Allah Adam alaihissalam dan diusir dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi umat Nabi Muhammad terbalik. Tuan-tuan, terbalik. Mereka baru buat dosa dalam keadaan telanjang, tapi kalau habis dosa, habis buat salah, dia berpakaian balik. Allahu akbar. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala beri mereka pakaian. Aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian, Allah lepaskan, kata Nabi Allah Adam alaihissalam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berbuat dosa dalam keadaan melepaskan pakaian, tetapi Allah beri mereka pakaian. Buat maksiat ke apa pun dosa apa, tetap Allah bagi pakaian dia orang. Itu yang ketiga. Yang keempat,
Kata Nabi Allah Adam alaihissalam, aku berbuat salah di dalam syurga. Di dalam syurga aku buat salah. Allah murka, Allah keluarkan aku daripada syurga. Nah, daripada syurga aku dikeluarkan ke dunia. Dalam syurga tu dikeluarkan Nabi Allah Adam ke dunia. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbalik. Mereka buat dosa di dunia tapi akan bertaubat. Taubatnya diterima, mereka meninggal dengan berkeadaan yang baik. Allah masukkan mereka ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini Nabi Allah Adam kata, Allah berbuat apa? Aku berbuat salah di syurga, Allah keluarkan aku ke dunia. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dosa di dunia, Allah masukkan mereka ke dalam syurga. Aku cemburu sangat-sangat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sungguh-sungguh aku ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana kemuliaannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi malangnya tak boleh, tuan-tuan. Kan? Jadi kita ketahuilah betapa mulianya kita daripada umat yang terdahulu. Kalau kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menjaga solat 5 waktu dalam sehari, cuma kita itu jaga akhlak kita, perbanyakkan ilmu kita belajar, banyakkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk akan dosa kita, sibuk akan dosa isteri dan anak-anak kita. Pimpin anak-anak kita. Nah, seperti mana kita pimpin diri kita untuk selamat daripada kemurkaan Allah. Ajar anak-anak kita, isteri kita, bila dia meninggal dunia, bila sampai kalau ada ketika itu dajjal ke apakah, ajarkan orang macam mana. Itu ni tidak. Makin dengar ceramah, makin pula menjadi-jadi mulut dan hati dia berantakan. Ini tidak sehat nama dia, tuan-tuan. Inilah penghujung dia, tuan-tuan. Tajuk pada hari itu. Jadi kita mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah tergolong daripada golongan yang Allah Subhanahu wa taala redha dengan kita. Kalau kita ni dah solat, banyakkan saja kita solat, bertaubat, fikir betul-betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dunia pun dah berakhir. Hampir berakhir dah, tuan-tuan. Allah cuma uji dengan virus saja, tuan-tuan. Virus, corona virus. Baru-baru ni anak solat ke Kuala Lumpur. Nak salam pun tuan-tuan dia tanya anak, ustaz ni demam ke okey ni, dia kata. Sebab apa kita dah tak boleh bersalam ustaz? Sebab apa pula tak boleh bersalam? Sebab kita anggukkan kepala je, dia kata. Ni tuan-tuan, Allahu Akbar, tuan-tuan. Sedih, tuan-tuan. Salam-salam je lah. Kan? Cuma kalau orang tu dah demam, rasa badan tak sedap, pergilah cek. Dah batuk ke, dah bersin ke, ini batuk bersin, tangan yang sama juga ditutup, lepas tu dia buat salam. Ini masalah, tuan-tuan. Perangai kita tak ubah, tuan-tuan. Banyak lagi macam tu, tuan-tuan. Dah bersin dalam solat, patuh habis solat tu dia terus saja pergi cuci tangan. Ini tak, dia bagi salam, dia ulur juga tangan. Kan? Memang kita yakin Allah yang memberikan sakit, Allah yang menyembuhkan penyakit. Tapi dah nyata itu, dah nyata dah tu, dah kuman ada, pergi basuh, salam. Kan? Ada anak berapa kali nak kena macam itu. Kan? Depan-depan lagi. Kan? Aksi. Okey, ustaz, okey. Dia salam juga, kita alah nak buat macam mana? Anak nak peluk, dia tak nak peluk, dia nak salam juga. Allahu Akbar. Tak apalah. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ana nasihatkan, salam je, tapi pastikan kita berkeadaan yang bersih. Kita rasa badan kita dah tak berapa sedap tu, pergi cek kat klinik kesihatan. Kalau tak, cek kat Dr. Rosli. Dekat Tawakal. Minta cek kat dia. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan minta kepada Allah, kita ini sembah Allah siang malam. Minta kepada Allah, ya Allah, sembuhkan penyakit, lindungi anda daripada penyakit. Minta kepada Allah. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala tak dengar kita punya doa. Allah akan dengar doa kita. Minta kepada Allah, ya Allah,
Ni yang menimpa ni ya Allah, wabak ni ya Allah, kau jangan kenakan saya, lindungi anak daripada penyakit, isteri dan anak-anak, anak tidak ada kemampuan. Minta macam itu, kan? Ini tak buat je, tunggulah sakit baru nak minta kepada Allah. Itu nama dia zalim, menzalimi diri sendiri. Macam itu. Jadi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ajarkan anak-anak surah Al-Kahfi, awal yang surah Al-Kahfi dan akhir yang surah Al-Kahfi. Ini bibitnya Dajjal. Kan? Allah bagi kecil je coronavirus. Satu dunia. Dan takut pula tu tuan-tuan, baru berapa hari? Baru 16 hari ke 14 hari. Dah takut dengan coronavirus. Hari ini tuan-tuan, pergilah KL, lengang. Hari bekerja ke hari cuti kat lengang. 2 hari lepas tuan-tuan, hari Jumaat. Hari Jumaat. Hari Jumaat dekat Kuala Lumpur. Lengang, bukan pasal soal Jumaat tu solat tak. Daripada pagi sampai malam tu lengang, senang je parking, tak ada sosak. Ni tuan-tuan. Ana solat maghrib, solat isyak dekat mana? Solat isyak dekat apa? Solat isyak pula. Solat asar tu dekat mana? Di tepi tabung haji. Tahu tak tabung haji? Lepas Petron tu kan? Tabung haji. Kalau orang parking situ, orang akan hon. Ini tak ada, lengang. Pukul berapa tuan-tuan? Asar tuan-tuan. Kalau asar dekat Kuala Lumpur sesak. Ini tak sesak sampai ke hari ini. Sebab orang takut tak nak keluar rumah dah. Kan? Orang sesak dekat mana? Kat Tesco. Tak tahulah Tesco sini. Kalau Kuala Lumpur penuh orang. Sebab apa? Pulun beras. Pulun beras, pulun lauk, pulun benda-benda yang makan. Takut darurat. Ini tuan-tuan. Allahu Akbar. Nampak? Tapi Allah berpuluhan, ratusan tahun ada dekat dunia tak takut. Tak takut pun. Ini pelik tuan-tuan. Pelik bin pelik. Sebab apa? Sebab dia dah nampak benda tu berbahaya. Makanya kata ustaz-ustaz yang lain, andai kata si Pulan hidup balik dekat kubur tu, dia bagi tahu kat keluarga dia, penuh masjid ni tuan-tuan. Ni akhir zaman tuan-tuan, pelik. Dia nak tahu dulu. Kena dia tahu, oh sudah mati. Mati oleh virus ni. Mati dengan virus ni. Ni tuan-tuan baru coronavirus bin kororoh. Bin kororoh dah takut. Belum Allah adakan Ya'juz. Allahu Akbar. Kalau ada Ya'juz tuan-tuan, anda pun tak tahulah tuan-tuan. Macam mana kita tuan-tuan. Imam Mahdi, jangan sangka Imam Mahdi datang ni tuan-tuan dengan manja. Apa khabar kamu? Jangan. Imam Mahdi itu adalah membawa keadilan. Dengan Nabi Allah Isa, macam mana memperbetulkan agama di muka bumi Allah ni. Macam mana? Sedangkan umur Dajjal 1 tahun 2 bulan. Umur Dajjal setahun 2 bulan. Kalau dia sampai setahun 2 bulan baru dia mampus. Selama setahun 2 bulan tu tidak ada air. Tidak ada nasi biryani. Tidak ada roti canai yang dekat luar tu. Semua tidak ada. Teknologi handphone ni, video ni pun dah tak ada dah. Tidak berfungsi. Semua tidak berfungsi. Nah, macam mana kita? Sebab tu Nabi kata, andai kata isteri dan anak kamu perempuan masih hidup ketika Dajjal ada, jangan bagi keluar. Ikat dekat tiang-tiang dalam rumah kamu. Sebab apa? Tak nak dengar lagi cakap suami. Dia punya dugaan, ujian yang betul-betul. Ni baru corona. Jangan pula cakap, senanglah kau cakap ustaz baru corona. Bukan tuan-tuan. Kita kena ajar yang diri kita yakin kita macam mana dengan Allah. Betul tak? Yakin. Tapi janganlah pula sengaja aku yakin. Tengok kuman corona tu dia buat cicak pakai roti canai makan. Itu tak boleh lah. Yakin nama dia yakin boba tu tuan-tuan. Jangan. Kita yakin kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menzalimi diri sendiri. Ya Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan muslimin dan muslimat di luar sana. Seluruh umat Nabi Muhammad SAW doakan dengan yang ditimpa dengan ni. Kau tengok China dulu. Yang kenakan dulu China. Allah baru uji je tentera tu. Sebab ketua Perdana Menteri dia sombong macam sombongnya Firaun. Dia sombong macam sombong Namrud. Tidak ada yang boleh menentang negara kita. Tidak ada. Sebab apa? Dia canggih.
Tentang ekonominya, dia orang yang menang. Tentang apa? Tentang dia punya bom-bom, dia orang lagi canggih. Askar-askar dia semua tegap-tegap. Nah, sehingga akan dia halau orang Islam dekat China, keluar daripada China. Yang mana bertudung, dilucutkan daripada tudung. Yang mana pakai ketayap, pakai ini, semua diderah sampai mati tuan-tuan, dibunuh. Allah hantar musibah ini tuan-tuan, nampak? Lagipun tuan-tuan, Cina tuan-tuan, apa yang dong tak makan? Dinding saja rumah yang dong tak makan. Kayu ni besi dong tak makan. Kalau boleh besi, kayu makan dorang dah makan. Itu pun batu pun dah ada orang makan dah. Kat sana dulu. Nampak lipan tu tuan-tuan hidup-hidup masuk dalam mulut dia. Nampak tuan-tuan. Dulu masa ana di Hong Kong, di bandar Kowloon. Di bandar Kowloon, ana makan dekat kedai Pakistan, sebelah tu tuan-tuan, ana nampak kuda laut dekat dalam akuarium. Hidup-hidup dikauk macam itu, lepas tu ditimbang. Ana kata, kepada itu imam masjid Kowloon punya di Hong Kong punya, ana tanya, itu buat apa itu kuda laut tu? Itu dimakan ustaz, dia kata. Nampak tuan-tuan? Kuda laut tuan-tuan dimakan. Tahu kuda laut? Bukan kuda gagah berani, tapi kuda laut. Dimakan, ditimbang, dimakan tu apa, kodok atau kodok yang jenis yang katak yang besar tu, dimakan. Ana sampai dah tak lalu dah. Ana kata tak payahlah makan sini, ana kata. Ustaz, tak apalah kita masuk dalam. Tuan-tuan. Memang ana nampak 2 biji mata ana tuan-tuan. Macam-macam dia makan. Nampak tuan-tuan? Di Thailand, tengoklah di Thailand, ada lagi orang yang makan lipas. Dia makan lipas tu hidup-hidup makan. Ni Allahu Akbar. Jadi dalam kita membaca Al-Quran, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'an wa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil mu'minin, bukan alamin. Lil mu'minin. Sifat, perak, rawat apa, ubat-ubat itu ada dalam Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an, untuk orang yang mukmin. Jadi kalau nak penawarnya semua dalam Quran, baca ayat Quran. Suratul Fatihah itu pun cukup tuan-tuan. Kalau kita baca ayat tu Suratul Fatihah, cukup kita nak rawat diri kita. Cuma kita tak belajar yakin. Yakin, belajarlah tuan-tuan. Dulu zaman Nabi, ada satu sahabat sesat dekat hutan, 6 orang. Dalam 6 orang tu, 1 orang saja yakin dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana tuan-tuan, bergegang arasnya Allah. Nah, kalau antum pergi masuk dalam hutan, tersesat, tiba-tiba ada singa. Ustaz Razalman cabut ke, lari ke, ataupun tunggu? Tiba-tiba ada singa dekat hutan, tersesat ni, tengok singa, haji, lari ke ataupun tak? Larilah. Keselaluan dia, kita larilah, sebab singa tu dia tunggu je nak tekam. Tapi tuan-tuan, singa tu dalam cerita ni tuan-tuan, dia nak tekam tu, ada satu hamba Allah yang yakin dia dalam satu kelompok 6 orang ni. Dia pergi sana, dia pegang telinga singa tu, Assalamualaikum, dia kata. Nampak? Yang 5 orang dah, weh gila kau ni, dia kata. Nampak tuan-tuan? Ada yang dekat belakang pokok dah semua, dia bercakap dengan ni, seolah-olah macam kucing kelaparan, dia langgar kepala dia, bermanja-manja dengan orang yang yakin dengan Allah ni tadi. Nampak tuan-tuan? Sehingga dia kata, bercakap dengan bahasa dia, bahasa kita. Boleh tak tunjuk dengan saya, dengan kami ni perkampungan, sebab kami ni dah sesat. Singa tu tunjuk perkampungan. Dah sampai ke perkampungan tu, baru dia patah balik. Nampak tuan-tuan? Bahawasanya makhluk tidak ada kuasa, hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi corona itu makhluk tak? Makhluk. Jadi kita jangan. Tapi kalau dah darurat, itu lain. Darurat lain. Sebab semalam kita ceramah di Garden Home, sama juga macam itu. Ada soalan-soalan macam tu. Kalau darurat tak ada jadi masalah. Yang last kali tuan-tuan,
Umar Al-Khattab radhiyallahu an ardhah. Umar, macam mana keyakinan dia? Dulu tuan-tuan, ini bukan virus, kebakaran di Madinah. Satu Madinah tu nak terbakar dah. Perumahan di Madinah. Tapi dia bukan padam dengan air. Tapi dia padam dengan ayat Quran sahaja. Haji kalau kebakaran kau pakai ayat Quran. Wa nunazzilu minal Quran. Kan? Wa ma shifaan. Nah, boleh tak tuan-tuan kita macam tu? Orang kata yang orang ni apa kau nak mengarut, dia ketuk kepala kita pergi ambil ayat. Macam itulah tuan-tuan. Pelik nanti orang. Kan? Tapi Umar dia sebut, dia halau api itu dengan rotan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari. Mana lari? Api itu lari ke arah pergunungan. Umar Al-Khattab radhiyallahu an ardhah. Bayangkan tuan-tuan. Masya Allah. Itu keyakinan diorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena yakin, kita yang mampu pergi masjid, mampu baca Quran, cuma satu, belajar dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah khalas. Dan kita banyakkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khalas. Jangan sibuk. Mulai daripada saat ini tuan-tuan, kita terus jangan gosipkan orang. Kita jangan sibuk dengan orang. Kita jangan sibuk dengan dosanya orang. Kita sibuk dengan dosa kita. Yakin kepada Allah. Allahu Akbar, mulianya aku ni. Kan? Mulianya aku yang dilahirkan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Macam itu. Kita mulia betul-betul. Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita dengan kematian yang baik. Tapi kalau tidak dengar dengan Allah, syariat Allah, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala nak tolong? Allah ya Rabbi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala, ada apa-apa soalan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala diselamatkan kita daripada musibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala diselamatkan kita daripada wabak. Wabak apa? Wabak coronavirus. Seluruh penduduk di Malaysia, seluruh penduduk di Indonesia, seluruh penduduk di Filipina, semua negara-negara Islam, ya Allah, selamatkanlah umat Islam, terutamanya ya Allah, selamatkan virus ini, hapuskan virus ini daripada wabak virus corona daripada Mekah, daripada Madinah. Maka izinkanlah ya Allah semua hamba-hambamu untuk bertawaf di Mekah Al-Mukarramah, menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ni baru-baru tuan-tuan, di Madinah ada satu mutawif. Dia mimpi jemaah dia sebelum berlaku coronavirus ni. Dia mimpi. Dia mimpi apa? Nabi SAW dia kata, aku tak sukalah kamu ni datang ziarah. Sampai tahap macam tu dah. Macam tu lah bunyi dia tuan-tuan. Dalam mimpi tu, jemaah tu mimpi. Ini jemaah daripada Indonesia. Nabi Muhammad SAW dah tak suka nak kita ziarah. Itu yang anda tahu. Wallahu alam, sendiri ingatlah tuan-tuan. Sampaikan tahap gitu orang ni mimpi. Rasulullah muncul dalam mimpi dia. Jangan nak ziarah aku lah. Tak payah, aku tak suka. Pergi korang, dia kata. Ibarat macam tu lah bunyi dia. Nanti anak ambil satu kenyataan tu, kan? Ataupun percakapan dia tu, nanti anda forward ke antum nanti. Dia seorang mutawif di Madinah, bawa jemaah-jemaah haji semua. Jemaah dia buat kenyataan. Nabi SAW macam tak redha dah kalau orang tu berziarah dengan dia. Wallahu a'lam tuan-tuan, apa maksud dia macam itu tu, wallahu a'lam. Kita banyakkanlah bersawal kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tergolong daripada golongan umat Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling penting, kita dibagi syafaat. Nak syafaat tak tuan-tuan? Syafaat Nabi Muhammad SAW. Nak syafaat apa salah dia? Kita banyak selawat, sudahlah. Kita dapatlah bersyafaat Nabi. Ni ada satu selawatnya Nabi SAW. Barang siapa yang berselawat kepada aku akan cari di padang mahsyar. Aku bagi dia, wajib syafaat bagi dia. Ni tuan-tuan. Jadi kita sama-sama berselawat. Ikut dengan anak. Kan? Kita dah tahu dah tuan-tuan. Sebab ramai ustaz-ustaz di sini. Jadi amal dah tuan-tuan. Semampu boleh amal selawat ini. Dalam solat fardu, amalkan. Solat berjamaah, jangan besar-besar. Nanti pula tergugat pula imam.
Kan? Dalam hati saja. Kan? Yang mana ada pen tulis, yang tidak ada pen pakai handphone. Sekarang canggih handphone. Sampai dekat rumah tulis. Nanti anda WhatsApp dekat Ustaz Rozalman, WhatsApp dekat pengurusi majlis. Kita sama-sama ikut dengan anak. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'ada al-muqarrab indaka yaumal qiyamah. Ni tuan-tuan, tu kita bagi zakat tuan-tuan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'adal al-muqarrab indaka yaumal qiyamah. Kalau sambung, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'adal al-muqarraba indaka yaumal qiyamah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'adal al-muqarraba indaka yaumal qiyamah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'adal al-muqarraba indaka yaumal qiyamah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'adal al-muqarrab indaka yaumal qiyamah. Nah ni selawat dia. Jadi kita kata Nabi SAW, ini hadis mana ni Ustaz? Hadis At-Tabrani. Dalam hadis At-Tabrani tuan-tuan, riwayat Al-Bazar dan At-Tabrani dalam Al-Kabir dan Al-Wasat. Nah, dalam kitab beliau apa yang sebahagian daripada hasan. Hadis ni hasan, sangat-sangat hasan. Jadi amalkan 10 pagi, 10 petang, setiap waktu. Kalau nak hebat 10 waktulah, kan? Kata ulama, barang siapa dia nak menjadikan amalan ini dengan suratul Fatihah, nih, tubuh badan dia utuh, elok walaupun beratusan tahun dalam kubur. Nih tuan-tuan, jadikan amalan dengan itu, insya-Allah. Allahu Akbar. Kita sujud pun dalam tak lama, sujud pun sekejap je. Cuba kita belajar sujud lama. Kita kadang-kadang tuan-tuan dimarah, kadang-kadang imam tu sujud lama pun kita dah. Oh, kalau imam ni tak nak lah. Kita pula nak solat sendiri. Nah, sujud lama tuan-tuan. Nah, ada satu sahabat lepas solat Isyak, dia solat sunat. Solat sunat dia, rakaat yang kedua, baru buat 2 rakaat. Rakaat yang kedua tuan-tuan, lagi 10 minit, 20 minit waktu subuh baru dia bangun daripada sujud. Bayangkan tuan-tuan, boleh buat tak tuan-tuan? Tukang buat, tukang cakap lagi lah tak boleh buat. Sahabat Nabi sujud sampai ke subuh. Allahu Akbar. Wallahu a'lam bisawab. Jadi ingat tuan-tuan, Allahumma, ingat satu ayat je. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'adal al-muqarrab indaka yaumal qiyamah. Nah, ini tuan-tuan. Ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Syura berkata, itulah ayat-ayat dia, salawat-salawat dia. Jadikanlah amalan. Kita ijazahkan kepada antum, mudah-mudahan antum boleh amalkan. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicari oleh baginda Nabi Muhammad sallam dalam di padang mahsyar nanti. Mudah-mudahan kita tergolong, dimasukkan kita ke dalam syurganya Allah, dimasukkan kita bersama-sama oleh Nabi Muhammad sallam ke mana? Di surga Al-Khuldi. Ni tuan-tuan, Allah SWT janjikan umat Nabi Muhammad tu hari yang pertama di mahsyar, sebelum masuknya surga yang lain, umat Nabi Muhammad SAW akan masuk ke dalam surga Al-Qudi di hari Al-Qudus untuk berjumpa dengan Allah Jalalu Ta'ala.
Nah, kita ni jumpa Jalalullah Ta'ala. Nikmat yang paling nikmat dan yang sesedap-sedapnya. Seumur hidup kita tidak pernah rasa tu. Berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada ijab. Ini tuan-tuan. Allah jumpa Nabi Muhammad SAW, jumpa Allah pun. Oh, Nabi Muhammad pun pengsan. Pengsan tuan-tuan dengan apa? Dengan nikmat dia menatap wajah Allah. Apa wajah Allah? Pula kita tak boleh adakan wajah. Tapi nur Allah, cahaya Allah sampaikan Nabi Muhammad SAW. Indah sungguh Allah itu. Indah sungguh tuan-tuan. Indah seindah yang tidak ada aku pernah lihat indah ini. Terus pengsan Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, tabarakallah. Nah, jadi kita berselawat kepada dengan selawat yang itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada soalan? Ada apa-apa soalan? Ada beberapa tempat lah yang telah menangguhkan solat Jumaat ni disebabkan mereka bimbang pasal coronavirus. Oh, ada tutup solat Jumaat. Dan mereka suruh jemaah menunaikan solat di rumah. Okey. Hadis tu ada ke mereka merujuk pada hadis yang mana? Ya, macam semalam mana terlepas pandang sebab cepat-cepat tuan pengurusi dia nak cepat-cepat ada program, kan? Jadi ana sepatutnya bagi hadis tu sekali. Boleh, tak ada jadi masalah. Tapi pada ana kita ni darurat tak? Darurat tak kita? Darurat ke belum? Belum darurat. Bila belum darurat, tak apalah. Kan? Kita adakanlah solat Jumaat lagi. Kan? Tapi kalau ulama kita bersepakat semua untuk memberhentikan seketika Jumaat, kita akurlah. Sebab itu pendapat ulama. Sebab itu para pewaris Nabi SAW, kita kena hormat, berhenti. Tapi belum lagi darurat. Dulu Nabi SAW, dia pernah mengatakan berhenti solat Jumaat, ataupun solat berjamaah, berhenti. Sebab apa? Zaman tu dia kata ada angin yang sejuk membawa wabak, sehingga kan kita sakit, kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Diberhentikan untuk solat. Jadi antum solatlah di rumah sampailah benda ni redah, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam mana? Hadis Bukhari. Jadi hadis ni pun kuat. Jadi ada yang 3-4 tempat ni mungkin diambil daripada hadis-hadis tu. Hadis yang kuat. Boleh tak? Boleh tak ada jadi masalah? Boleh juga. Kalau itu dia ada punya pendapat ulama belah sana, apakah dia ambil pendapat yang tu? Sebab ada yang mengatakan dalam hadis Bukhari tu dibolehkan. Tapi kalau pada anda belum darurat lagi. Kalau tak darurat, teruskan je lah untuk solat Jumaat. Cuma nasihat kita, orang Islam kalau nak pergi solat, pastikan kita berkeadaan yang sehat. Kalau dah batuk, janganlah keluar. Kan? Kuarantin lah dekat rumah. Kan? Solatlah dekat rumah. Ini tidak, dah tahu dia macam tu tak sehat, dia pergi juga masjid. Itu kena nanti tuan-tuan. Jadi jawapan dia sama ada. Sekarang ni negara mana dah? Negeri mana? Perlis. Wallahu alam bisawab tuan-tuan. Kalau pada anda boleh je, solat je lah. Sebab tak darurat. Orang negeri tu yang macam dia kata dia nak sembahyang ke negeri lain, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Kalau orang lain nak pergi ke negeri lain, boleh. Solatlah Jumaat di tempat lain. Boleh, dibolehkan. Oh, dah keluar ni ustaz, dah keluar Korea, dah musafir dah. Nak musafir, solat je lah. Nak mau macam mana? Sebab dekat negeri aku dah tak boleh solat. Kan? Takkan aku nak khutbah depan anak aku. Kan? Macam itulah. Jadi solat, tak ada masalah. Kan? Ataupun yang paling cerdik, takkan sejauh tu yang tidak ada langsung, tak ada solat Jumaat. Cari, mesti ada punya. Macam tu. Jadi ada dalam hadis Bukhari yang dibolehkan tidak ada solat berjemaah. Jangan tolak tuan-tuan, takut-takut. Ana pun semalam sebab nak cepat, jadi ana terlepas pandang benda ni. Ana minta maaf, minta ampun semalam, terlepas pandang benda ni. Jadi kalau nak tanya dengan ana, boleh tak? Boleh. Sebab apa? Belum darurat lagi. Tak darurat sangat lagi. Bolehlah solat Jumaat.
kan, kecuali darurat dah kan. Majoriti dekat taman tu dah ada dah, separuh ataupun suku dah. Tak ada lagi, masuk keluar dekat surau ni boleh hirup lagi tak, berani tak hirup lagi udara, tak kena lagi kan. Zaman Nabi dulu angin dan sejuk, sebab tu Nabi tak bagi sahabat berjamaah di musalla. Janganlah datang, pergilah solat dalam rumah masing-masing, tunggulah sampai redah baru kita solat balik, macam tu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada dalam hadis benda tu. Itulah patut benda ini berpendapat. Berpendapat satu, sebuah negara itu terus berpendapat semua. Itu yang boleh menimbulkan fitnah nanti kepada orang yang tidak ada ilmu macam kita ni, kan? Yang fakir ilmu macam kita, yang kurang ilmu macam kita. Nanti orang tertanya-tanya, apa ni, negeri lain sudah tidak ada Jumaat, ni orang munafik lagi suka tak ada solat Jumaat. Lagi orang suka kalau boleh advance lagi, tak payahlah solat 5 waktu tu. Ni orang munafik, munafik yang tahap gabat ni, kan, kalau boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, jadi itu yang ana mampu jawab. Yang pasal soalan-soalan semalam, pasal yang coronavirus yang ana tak sebut dalam hadis, ana meminta maaf dan ampun kepada sidang pendengar dan muslimin muslimat yang dengar dalam sistem ceramah-ceramah yang direkod, yang direkam ini. Ana meminta maaf dan ampun dalam ceramah ana di Seremban, di Garden Home semalam, kerana cepat. Jadi ada hadis dia membolehkan benda tu. Jadi cuma kita ini banyak pendapat-pendapat dah, banyak tak tahu. Kalau nak kata untuk dipersetujui itu wallahu alam, itu di luar bidang ana. Kan? Sepatutnya dipersetujui semualah. Dipersetujui. Seluruh negeri ada satu perkumpulan ulama-ulama atau yang dipertanggungjawabkan. Macam mana kita berhentikan? Ni itu. Jadi kalau ni di luar kuasa ana, di luar pengetahuan ana. Wallahu alam bisawab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita sebagai yang tidak ada ilmu, kita kena hormat keputusan ustaz dan para ulama. Jangan kita tak hormat. Yang ni cerdiklah, tanya ada ke hadis dia. Ini soalan yang paling cerdik. Jadi kita apa-apa tanya dulu dalil dia. Yang penting dalil ada tak hadis yang mengatakan boleh berhenti ustaz? Ada. Dekat tengok dalam Bukhari, dalam hadis Bukhari ada yang mengatakan macam itu. Hadis yang kuat. Wallahu a'lam bisawab. Faham tuan-tuan? Cukup? Khalas? Wallahu a'lam bisawab. Ada apa soalan? Ada apa soalan lagi? Lain? Tak apa tuan-tuan, kita jarang jumpa, sebulan sekali. Kan? Buat akikah. Akikah, kalau boleh belikan daging lain lah. Kalau boleh belikan daging lain, bagi makan dengan dia. Kalau boleh. Kalau termakan tak ada jadi masalah. Tapi sayanglah, faham tak? Keka daging tadi itu kita bagilah kat taman semua orang Islam dulu. Yang lain ni datang singkok song Kim Chong, satu kerja kita. Song ni pula sekerja dengan kita, bagi dia daging yang lain, daging yang kita beli dekat family store. Bagi dia makan. Masakan yang sama, tak ada jadi masalah. Senang je. Jadi coronavirus tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, berhati-hati sekarang di rumah, kurangkan berkumpul dekat kumpulan-kumpulan di luar-luar. Selamatkan diri kita. Ada apa-apa soalan lain lagi? Anak ada benda nak cakap ni tapi lupa. Tadi dia ingat dah, lupa anak. Tadi tuan-tuan payah betul-betul nak bawa, jalan kena blok.
Tak tahu. 20 minit anda tunggu tuan-tuan. 20 minit tunggu depan ada jiran blok dekat pagar tu betul-betul. Sampai anda habis solat dekat surau. Balik masih lagi. Itu lambat sikit, minta maaf lah tuan-tuan. Kepada tuan-tuan. Jadi kita tuan-tuan ada soalan lagi. Soalan di luar bidang tajuk kita, so bagilah soalan. Semua okey. Jadi kita banyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita nak cari apa dekat dunia ni, kalau nak ikut betul tidak ada apa pun. Meninggal dunia, kita meninggal dunia, semua tinggal. Betul tuan-tuan? Yang belum ada harta, yang ada harta banyak ni, agi-agikanlah cepat. Bagilah, buatlah faraid. Kan? Kalau tak nak buat faraid, tanya dengan anak, mana nak sumbang? Banyak nak sumbang tuan-tuan. Buat surau, buat madrasah, bagi cepat-cepat. Sebab kita mati bila-bila masa saja. Ni banyak orang ni dah bergaduh, habis dah meninggal dunia dah bergaduh. Tanah masih merah lagi. Bergaduh dengan harta. Jadi buatlah benda-benda ni. Faraid hukumnya wajib ke tak? Menjadi wajib bila waris itu dah bergaduh, baru jadi wajib. Kalau tidak, tak wajib. Waris keluarga, anak-anak dia, kan? Ataupun adik-beradik sipulan yang mati ni tadi dah bergaduh dah, kan? Dah memutus silaturahim dah. Bergaduh ke apa, itu dah jadi harus hukum dia. Bila harus, wajib. Kalau tak gaduh, relax je, tak apa. Kalau kita tak apalah, sipulan punya harta ni tak apa, kita infak dekat madrasah al-aliyah. Semua, satu sen pun jangan tinggalkan. Infak dekat madrasah aliyah. Infak semua. Tak ada satu bangkangan. Macam itu. Faham tak? Jadi jalan yang paling pintar adalah si mati ni tadi, yang ada harta ni tadi, sebelum pejam mata, agikan cepat-cepat. Macam itu. Sebab apa? Takut-takut kita dipertanggungjawabkan dengan harta yang kita begitu banyak. Kan? Jangan kita kedekut tuan-tuan. Jangan pelet. Jangan kita sampai kita ni dah jadi hamba dunia. Jangan. Wallahu a'lam bisawab. Mari kita beristighfar sama-sama. Ayaqulu jami'an astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tubna ilallah min jami'il ma'asi wa dzunub syagiri'a wa kabbiri'a. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkan dosa suami dan isteri kami ya Allah, ampunkan dosa anak-anak kami, adik-beradik kami ya Allah. Jadikanlah ya Allah kami ni Allah, jadikanlah suami dan isteri kami, anak-anak kami, adik-beradik kami, hamba-Mu yang beriman dan bertakwa sampai ke akhir hayat Engkau ya Allah. Andai kata ya Allah kami meninggal dunia, maka Kau meninggalkan kami berkeadaan yang baik ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, panjangkanlah umur kami ya Allah lagi ya Allah, untuk kami dapat memperbanyakkan amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, alihkanlah ya Allah, pindahkanlah ya Allah, maka hapuskanlah ya Allah wabak coronavirus yang melanda di negara kami ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah ya Allah umat Islam ya Allah daripada wabak coronavirus ya Allah. Dan ya Allah seluruh ya Allah negeri-negeri di Malaysia ni ya Allah, hapuskan ya Allah, termasuk negara jiran kami ya Allah, yakni Indonesia, Filipina ya Allah. Hapuskan ya Allah benda ni ya Allah di kalangan orang-orang hamba-Mu yang bernama Islam ya Allah. Amin Allahumma amin ya Allah. Dan ya Allah berikanlah ya Allah, bukakanlah ya Allah, bukakan ya Allah keizinan, kebenaran untuk masuk di kota dua tanah haram ini, kota Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah ya Allah,
untuk bertawaf, untuk menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Amin Allahumma amin ya Allah. Dan ya Allah Rahman Rahim ya Allah, berkatkanlah, berikanlah keberkatan kepada yang pendengar, yang menuntut ilmu. Berikanlah keberkatan ilmu kepada kami ya Allah. Ya Allah, lekatkan dalam hati kami, dalam kepala otak kami ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, masukkanlah kami ke dalam syurga Engkau ya Allah. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa anjilhu al-maqdal al-muqarrab innaka yaumal qiyamah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qali hada wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.